sejahtera puan, selamat sejahtera semua. Korang semua apa khabar? Saya harap semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat-sihat belaka. Pertama sekali saya kenalkan, nama saya Siti Aina Arfa binti Muhammad Kamal Afendi dan nombor matrik saya ialah 10 DPM 21F1049. Jadi pembentangan pada hari ini saya dan kumpulan saya mendapat tajuk Sistem Ekonomi dan Pasaran, di mana subtopik yang terdapat dalam tajuk ini ialah perkembangan ekonomi negara, strategi dasar ekonomi baru, agensi yang membantu untuk meningkatkan taraf ekonomi penduduk dan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk membantu meringankan bebanan ekonomi rakyat. Jadi topik yang saya sendiri akan bentangkan kepada anda semua ialah tentang sejarah perkembangan ekonomi negara kita, iaitu negara Malaysia berdasarkan kepada zaman era pra-penjajahan dan era penjajahan. Sebelum saya mulakan, saya pasti mesti dalam fikiran anda tertanya, apa itu yang dimaksudkan dengan pra? Sebagai contoh, pra-sejarah ataupun pra-penjajahan. Selalu sangat kita dengar atau terbaca di mana-mana istilah pra ini, seperti di sekolah, dalam TV, internet dan lain-lain. Tapi saya pasti tak semua di antara kita benar-benar faham apa maksud sebenar perkataan itu. Secara umumnya, kalau kita lihat, istilah pra-penjajahan itu sendiri terdiri daripada dua perkataan, iaitu pra dan penjajahan. Pra membawa maksud sebelum, maknanya perkataan pra dalam istilah pra-penjajahan ialah membawa maksud sebelum penjajahan. Sama juga dengan pra-sekolah, ianya membawa maksud sebelum sekolah. Jadi, faham ke faham? Seperti yang anda tahu, sebelum mencapai kemerdekaan, ekonomi Malaysia banyak dipengaruhi oleh penjajah yang membuat pelbagai langkah bagi mengembangkan ekonomi negara. Pihak penjajah hanya berminat untuk memajukan sektor ekonomi yang dapat memberi keuntungan kepada mereka, tetapi tidak memberi apa-apa pulangan kepada rakyat Malaysia. Mari kita lihat dengan lebih mendalam berkenaan sejarah perkembangan ekonomi negara. Secara umumnya, tahap perkembangan ini terbahagi kepada 4, iaitu era pra-penjajahan, era penjajahan, era selepas penjajahan dan era selepas kemerdekaan. Tetapi pada hari ini saya akan terangkan kepada anda semua dua sahaja tahap perkembangan ekonomi negara, iaitu era pra-penjajahan dan era penjajahan. Baik, mari kita teruskan dengan era pra-penjajahan ataupun lebih difahami dengan sebelum penjajahan. Semasa pembukaan Melaka oleh para Veswara pada penghujung abad ke-14 menjadi titik permulaan tanah Melayu terlibat dalam perdagangan. Melaka menjadi pelabuhan entrepot timur ke barat. Kegiatan ekonomi di Kepulauan Melayu menjadi semakin bertambah penting dengan tertubuhnya beberapa kerajaan Melayu tua yang mula menguasai pelabuhan yang menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari China, India dan Asia Barat bagi menjalankan perniagaan mereka. Kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Melaka ketika itu menimbulkan rasa minat kepada negara barat bagi menguasai perdagangan sehingga akhirnya kerajaan Melaka dijajah oleh kuasa-kuasa barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris. Seterusnya, pada era penjajahan, Malaysia telah dijajah oleh kuasa-kuasa asing seperti Portugis, Belanda, British dan juga Jepun. Penjajahan ini bermula apabila Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan yang terkenal di rantau ini satu ketika dahulu. Seperti yang telah saya ceritakan sebentar tadi, pada era pra-penjajahan, Melaka adalah tempat di mana pedagang-pedagang dari barat dan timur bertemu untuk urusan jual beli. Antara barang dagangan utama yang diminati oleh orang-orang Eropah ialah rempah ratus, teh, sutera dan lain-lain. Keinginan untuk mendapatkan barang-barang ini ialah dengan pergi terus ke Melaka dan seterusnya menjajah Melaka. Penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun selama hampir
400 tahun banyak memberi kesan kepada ekonomi tanah Melayu. Namun begitu, penjajahan oleh Portugis dan Belanda yang mengambil masa 313 tahun itu tidak meninggalkan banyak kesan kepada ekonomi kerana mereka tidak mengusahakan sumber itu secara besar-besaran. Pada zaman pemerintahan Inggeris, berlaku perubahan ke atas ekonomi negara apabila pelombongan dan penanaman getah mula diperkenalkan. Pelombongan menjadi penting apabila Inggeris membawa masuk imigran Cina supaya bekerja di lombong dan imigran India sebagai pekerja ladang getah. Suka saya simpulkan bahawa kekayaan sumber alam telah menarik perhatian kuasa-kuasa asing untuk menjajah negara kita. Ketiadaan persefahaman dan perebutan kuasa telah menyebabkan kuasa-kuasa asing dengan mudah berjaya menjajah apabila mereka telah cuba untuk campur tangan dengan memihak kepada pihak yang mereka rasakan berkuasa. Jadi itu sahaja serba sedikit yang dapat saya kongsikan kepada anda semua tentang sejarah perkembangan ekonomi negara. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan sekumpulan saya iaitu Anis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Nuranis binti Muhammad Sabirin. Seterusnya saya akan menerangkan tentang strategi dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi mengatasi ketidakseimbangan sosial ekonomi negara selepas kemerdekaan. Dasar ekonomi baru merupakan dasar yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak iaitu Perdana Menteri Malaysia kedua pada tahun 1970. Dasar ekonomi baru ini juga merupakan rangka rancangan jangka panjang pertama yang meliputi tempoh antara tahun 1970 hingga 1990 melalui Rancangan Malaysia Kedua 1971 hingga 1975, Rancangan Malaysia Ketiga 1976 hingga 1980 dan Rancangan Malaysia Keempat iaitu pada 1981 hingga 1985 dan yang terakhir ialah Rancangan Malaysia Kelima iaitu pada tahun 1986 hingga 1990. Bagaimanapun, masyarakat bukan bumi putera juga tidak dinafikan hak mereka. Dalam pelaksanaan dasar ekonomi baharu ini, konsep serapang dua mata sangat popular digunakan kerana terdapat dua matlamat yang digariskan dalam dasar ini iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di negara kita. Kedua-dua matlamat ini mempunyai arah tuju yang satu iaitu mengintegrasikan masyarakat majmuk Malaysia. Strategi membasmi kemiskinan. Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum merupakan matlamat utama dasar ekonomi baru. Hal ini kerana pencetus dasar ini jelas disebabkan ketegangan antara golongan yang berharta dan golongan yang tidak berharta adalah punca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Antara strategi membasmi kemiskinan yang dilaksanakan dalam dasar ekonomi baru ialah memodernkan keadaan kehidupan rakyat yang berpendapatan rendah sama ada di luar bandar ataupun di bandar dengan meningkatkan lagi penyediaan kemudahan-kemudahan asas yang berkaitan dengan pendidikan seperti bantuan buku dan beasiswa kepada pelajar. Selain itu, kerajaan turut meluaskan lagi peluang-peluang pekerjaan bagi semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum juga dilaksanakan dalam strategi membasmi kemiskinan. Kerajaan telah membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada semua kaum tanpa terikat lagi dengan dasar ekonomi pecah dan perintah penjajah. Maknanya, kaum Melayu diberi peluang luas menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan bidang-bidang lain yang sebelum ini kaum Melayu amat terikat dengan kegiatan pertanian sara diri di luar bandar. Begitu juga dengan kaum lain seperti China dan India turut diberikan peluang mencebur diri dalam bidang ekonomi lain seperti bidang perkhidmatan dan perindustrian. Di samping itu, kerajaan juga telah menggalakkan penyertaan semua kaum dalam sektor-sektor yang berpotensi tinggi dan daya pengeluaran yang tinggi seperti perniagaan,
perindustrian dan juga perkhidmatan. Hal ini bertujuan agar rakyat Malaysia yang mempunyai modal yang besar digalakkan menceburkan diri dalam bidang berpotensi tinggi sekaligus membantu pembangunan ekonomi negara dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada semua kaum yang ada di Malaysia. Strategi lain yang dilaksanakan dalam strategi membasmi kemiskinan ialah memajukan lagi daya pengeluaran golongan miskin yang seterusnya dapat meningkatkan pendapatan penduduk. Antara langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan ialah menambahkan peluang untuk menukar kegiatan yang mempunyai daya pengeluaran yang rendah kepada daya yang tinggi seperti rancangan tanah Felda, projek perikanan dan ternakan moden. Kerajaan juga berusaha menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan melalui teknik moden dan kemudahan-kemudahan yang lebih baik. Dengan program tanaman padi 2 kali setahun, padi luar musim, kemudahan parit dan tali air, kemudahan pasaran dan kredit demi membantu golongan bumiputera di kawasan luar bandar. Seterusnya ialah strategi menyusun semula masyarakat. Salah satu strategi menyusun semula masyarakat ialah menambahkan pemilikan rakyat dalam sektor swasta. Strategi ini bertujuan meningkatkan pemilikan kaum bumiputera sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah saham dalam sektor swasta dan perniagaan. Perkara ini tidak bermakna menafikan hak bukan bumiputera kerana dasar ekonomi baru juga jelas menggariskan bahawa pelibatan mereka boleh mencapai sehingga tahap 40% dalam tempoh yang sama dan selebihnya pelabur-pelabur asing. Hal ini disebabkan kaum bumiputera memang ketinggalan dalam pemilikan ekonomi sejak negara kita mencapai kemerdekaan. Selain itu, strategi menyusun semula masyarakat juga termasuk membina satu masyarakat perdagangan dalam kalangan bumiputera. Matlamat untuk membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera telah disokong oleh kerajaan melalui pemberian kontrak, kuota dan lesen kepada perniagaan milik bumiputera dan syarikat usaha sama dengan bumiputera. Strategi lain dalam menyusun semula masyarakat yang pelbagai ras ialah membangunkan kawasan-kawasan yang selama ini mundur tetapi berpotensi tinggi. Antaranya ialah pembangunan wilayah. Objektif rancangan dan pembangunan wilayah di bawah dasar ekonomi baru adalah mengurangkan ketidaksamaan tingkat kehidupan di antara kawasan-kawasan dengan menggandakan kadar pertumbuhan yang berhubung dengan kawasan-kawasan yang kurang membangun, mengeksploitasi sepenuhnya potensi sumber-sumber tenaga manusia dan fizikal di kawasan yang kurang membangun dan dengan menyamaratakan agihan perkhidmatan-perkhidmatan dan kemudahan-kemudahan asas. Di samping itu, dalam menyusun semula masyarakat, kerajaan juga telah berusaha meluaskan lagi peluang-peluang pelajaran dalam dan luar negeri. Hal ini bermaksud kerajaan telah menggalakkan lebih golongan bumiputera melanjutkan pelajaran dalam dan luar negara demi menambahkan jumlah pekerja bumiputera dalam bidang profesional seperti guaman, perubatan dan sebagainya. Kerajaan juga telah membina dan menyediakan lebih banyak sekolah-sekolah di kawasan luar bandar dan juga turut menyediakan kemudahan sampingan yang lain bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kalangan rakyat. Kesimpulannya, tahun 1990 telah menandakan berakhirnya dasar ekonomi baru yang menjadi asas rancangan pembangunan negara untuk jangka masa 1970 hingga 1990. Apa yang pasti, dasar ekonomi baru banyak memberi pelbagai sumbangan kepada kehidupan masyarakat majmuk di negara kita, sekaligus keamanan dapat dikekalkan sehingga hari ini. Semangat dasar ekonomi baru juga masih dikekalkan dalam pembangunan ekonomi negara sehingga waktu kini. Sekian, terima kasih. Itu sahaja penerangan daripada saya. Penerangan seterusnya ialah pada kawan saya iaitu Nurul Azwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Azwa binti Burhanuddin dan nombor matrik saya 10 DPM 21F1007. Di sini saya akan membentangkan sebuah tajuk yang diberi iaitu 4 agensi yang meningkatkan taraf ekonomi penduduk luar bandar selepas era kemerdekaan. Jadi, mari saya lanjutkan dengan pembentangan saya yang pertama. Di slide pertama ini menunjukkan 4 agensi tersebut iaitu Felda, Mardi, Mara dan Rida. Jadi mari saya terangkan lebih lanjut tentang 4 agensi ini.
Di slide pertama ini, saya akan menerangkan tentang FELDA. Nama penuh FELDA ialah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Yang pertama, FELDA ini ditubuhkan pada 1 Julai 1956 dengan objektif pembasmian kemiskinan melalui minyak sawit dan getah. Jadi, yang ketiga ialah fungsi. Fungsi FELDA adalah melaksanakan projek-projek pembangunan tanah dan aktiviti pertanian dan juga perindustrian dan komersial sosial ekonomi. Dan yang terakhir ialah visi FELDA. Visi FELDA adalah untuk menjadi pemacu pembangunan penempatan negara yang progresif sambil melaksanakan aktiviti misinya, iaitu menambah nilai untuk kepentingan peneroka. Di slide ini saya menunjukkan bangunan FELDA yang terkini. Saya teruskan lagi dengan agensi yang seterusnya, iaitu MARDI. Jadi MARDI ditubuhkan pada bulan Februari pada tahun 1969. Ianya ditubuhkan dengan 7 buah stesen dari Jambatan Pertanian ke bawah pentadbirannya. Jadi apakah tanggungjawab MARDI ini? Okey, tanggungjawab MARDI ini ialah membuat penyelidikan ke atas semua jenis tanaman kecuali getah dan sawit, ternakan dan ikan air tawar. Apa peranan yang dimainkan oleh MARDI? Jadi peranan yang pertama ialah mempercepatkan transformasi pertanian pada zaman moden ini. Jadi yang kedua ialah membangunkan industri tanaman makanan dan bunga-bungaan. Dan yang terakhir ialah memberi khidmat perundingan dan sokongan teknikal. Jadi, macam mana khidmat teknikal itu? Khidmat teknikal adalah khidmat seperti nasihat, perundingan, latihan teknikal, khidmat makmal dan pengesahan mutu. Di setiap agensi mestilah akan ada misi dan visi. Jadi, misi MARDI ialah menjana teknologi pertanian yang lebih maju. Dan yang kedua ialah visi gedong inovasi agro makanan. Slide ini saya menunjukkan beberapa cara pertanian yang dilakukan pada zaman dahulu sehingga zaman kini. Jadi, pada zaman dahulu, mereka hanya menggunakan kerbau untuk membajak. Pada pertengahan zaman, mereka melakukan membanting padi. Dan pada zaman kini, mereka menggunakan jentera untuk lebih mudah dalam pertanian. Kita teruskan dengan slide yang ketiga. Jadi yang ketiga ialah RIDA. RIDA ini ditubuhkan pada tahun 1951. Objektif umumnya untuk memberi keselesaan dan meningkatkan taraf hidup sosioekonomi penduduk masyarakat luar bandar. Seterusnya, RIDA juga memperkenalkan sebuah kedai bergerak pada tahun 1960, 15 Januari. Ini adalah usaha untuk memasarkan produk-produk luar bandar yang dilakukan oleh penduduk luar bandar. Jadi, apakah peranan RIDA? Peranan RIDA ialah memajukan ekonomi Bumiputera, menyediakan infrastruktur untuk rakyat, khususnya menyimpan buku kira-kira, membina jalan raya, mengajar kaum ibu tentang ekonomi dan menyelamatkan usaha kaum Bumiputera. Antara aktiviti perusahaannya ialah pertanian seperti getah, kelapa kering, batik dan kulit. Jadi, kesimpulan yang boleh dibuat ialah Majlis Amanah Rakyat atau MARA ditubuhkan bagi menjayakan usaha RIDA yang telah gagal ketika zaman dahulu. Slide ini saya menunjukkan beberapa contoh produk luar bandar yang telah dikeluarkan sehingga kini. Antara contoh-contohnya makanan-makanan yang dilakukan oleh masyarakat luar bandar sendiri. Jadi, mari saya teruskan lagi dengan pembentangan saya yang terakhir, iaitu agensi MARA, Majlis Amanah Rakyat. Majlis Amanah Rakyat ini ditubuhkan pada 1 Mac 1966 yang berada di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun sebelumnya. Ini adalah kewajipan majlis bagi memajukan, menggalakkan, memudahkan serta menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya dalam kawasan-kawasan luar bandar. Objektif MARA ialah membangunkan usahawan berjaya dan inovatif. Yang kedua, melahirkan modal insan global dan berintegriti. Yang ketiga, menyumbang kepada pemilikan equity. Yang terakhir,
memudahkan sistem penyampaian. Bagi strategi MARA pula ialah mendaya modal insan, memantapkan pemilikan ekuiti dalam sektor korporat, memperkukuhkan pemilikan aset bukan kewangan, memperhebatkan keusahawanan dan perniagaan, dan yang terakhir ialah memantapkan ekosistem penyampaian perkhidmatan. Jadi di slide yang ini saya menunjukkan beberapa pelan strategi MARA yang dilakukan pada tahun 2021 sehingga 2025. Dan yang kedua saya menunjukkan sebuah bangunan MARA yang ada di zaman kini. Jadi itulah sedikit sedemikian yang saya dapat huraikan tentang 4 agensi yang membangunkan taraf ekonomi penduduk luar bandar selepas era kemerdekaan. Sekian dari saya, Nurul Azwar binti Burhanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, bagi subjek penghayatan etika dan peradaban, saya Nur Aina Syafiqah binti Alizam bernombor metrik 10 DPN 21F1022 akan membentangkan 4 usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi membantu meringankan bebanan ekonomi rakyat yang berpendapatan rendah semasa Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Sebelum kita memulakan perbincangan kita, adakah anda semua tahu apakah itu Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP? Ia merujuk kepada tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh kerajaan terhadap wabak coronavirus. Matlamatnya adalah untuk mengasingkan dan mengekangkan wabak tersebut daripada kehidupan seharian kita. Tahukah anda semua bahawa COVID-19 boleh membawa maut kepada diri kita jika kita tidak mengikut SOP yang betul? Dan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020. Seperti yang kita lihat video di atas tadi, kita dapat tahu bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kerajaan memutuskan untuk mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Antara larangan semasa PKP ialah tidak boleh mengadakan perhimpunan ramai, aktiviti sosial dan budaya tidak dibenarkan. Contohnya, penutupan semua institusi persekolahan, penutupan masjid dan penutupan pasar. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita, adakah anda semua tahu apakah itu golongan B40? Golongan B40 ialah rakyat yang berpendapatan rendah seperti peniaga-peniaga kecil, peniaga pasar malam dan yang mengambil upah sendiri. Tinjauan juga mendapati bahawa kadar pengangguran dalam kalangan ketua isi rumah meningkat 2 kali ganda daripada sebelumnya. Kesan PKP menyeluruh ini akan lebih dirasai oleh golongan yang berpendapatan rendah kerana mereka tidak cukup mempunyai membeli makanan. Mari kita lihat video yang saya sediakan di atas, iaitu golongan yang berpendapatan rendah yang terdesak akibat PKP. Perniagaan memang terjejas sangat. Habis tu sekarang ni nak agak kena niaga. Kita bulan nak kena hantar kat anak yang sama, yang ni semua kan. Cukup untuk survive je. Jadi, mari kita bincangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk membantu rakyat yang berpendapatan rendah. Yang pertama ialah bantuan tunai langsung. Kerajaan juga dengan pantas merangkau bantuan untuk memberikan kepada rakyat. Program pemerkasaan sebanyak 40 million diperuntuk untuk pakej perlindungan untuk membantu rakyat yang berpendapatan rendah. Pakej yang disediakan ialah bantuan prihatin rakyat. Berikut antara bantuan dan insentif yang disediakan oleh bantuan prihatin. Yang pertama ialah HRM RM600 untuk petugas kesihatan. Gambar di sebelah saya ini menunjukkan pakej yang disediakan oleh golongan B40 untuk menampung kehidupan mereka. Usaha kedua yang dilakukan oleh kerajaan ialah bantuan iCitra. iCitra ialah kemudahan pengeluaran bagi ahli KWSP bagi mendepani cabaran Perintah Kawalan Pergerakan PKP. KWSP telah memperkenalkan program iLestari bagi pengeluaran akaun KWSP. Berikut adalah penjelasan lanjut mengenai permohonan pengeluaran KWSP yang baru diumumkan.
Usaha yang ketiga ialah program bantuan bakul makanan. Sebanyak 300,000 yang diperuntukkan. Mari kita lihat video di bawah bersama-sama. Mereka menzahirkan penghargaan dengan bantuan bakul makanan yang disifatkan amat tepat pada masanya. Saya berterima kasih kepada kerajaan. Usaha keempat yang dilakukan oleh kerajaan ialah Geran Khas Prihatin. GKP 4.0 adalah bantuan kewangan kepada perusahaan kecil dan sederhana, mikro yang berkelayakan serta bantuan keuangan tambahan kepada penerima sedia ada GKP. Kesimpulannya, rakyat mestilah prihatin terhadap nasib rakyat yang berpendapatan rendah bagi mengurangkan bebanan mereka dalam masalah kewangan yang dihadapi. Kita juga janganlah bersikap mementingkan diri. Jika hendak keluar, pakailah pelitup muka. Dia kata, saya berharap agar wabak COVID-19 ini akan berakhir dengan lebih cepat. Maka berakhirlah pembentangan saya di sini. Saya memohon maaf jika ada terkasar bahasa dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.